Ya, Assalamualaikum. Video tutorial untuk kali ini adalah bagaimana nak masukkan aktiviti ya. Okey, aktiviti ni diformatkan dalam bentuk block roll. Setiap kali ada aktiviti baru boleh masukkan terus dalam aktiviti ni. Okey, kalau kita lihat dekat dalam website ni. Okey, di bahagian tag aktiviti saya ada masukkan beberapa post dummy jugalah. Ini bukan original, bukan yang sebenar. Okay. Untuk ubah aktiviti ataupun tambah baru aktiviti. Okay. So sebelum tu, kalau tengok pada paparan ni, ini adalah orang luar. Dia bukannya admin sebab dia tak ada apa-apa login apa semua. Jadi first time kita kena masuk bahagian login. So data trial 2083 untuk cPanel. Okey, bila dah masuk dalam cPanel, kita terus ke WordPress Toolkit. Okey, dekat bahagian side ni, belah atas ni, sebelah kiri WordPress Toolkit ataupun di bahagian domain WordPress Toolkit. Okey. Okey, ni baru nak masuk ke bahagian WordPress. So di bahagian WordPress ni dia beritahu lah. Okey, ini apa-apa plugin yang ada. Kita fokus pada untuk konten, login masuk sebagai penulis, author. Okey, bila dah masuk pada author, kita pergi ke bahagian post saja. Post ya, sebelah kiri ni ada post, dia ada all post, add new, kategori dengan tag. So kita akan dekat video ni akan ajarlah untuk add new, edit, okey. Apa lagi dia punya yang patut kita buat lah. Okey, kategori pun dia lebih kurang sama. Cara kerja dia hampir sama. Okey, so kalau ni kita nak masukkan satu post baru, so kita bagi tajuk dulu, khusus Microsoft Office. Okey, so dekat sebelah kanan ni dia ada beritahu lah, okey, berkaitan dengan post ni, visibility apa semua. Okey, dan kita tengok pada kategori ni, kategori ada aktiviti. Okey, so aktiviti nanti kita akan belajar untuk tambah kategori baru ataupun kita nak buang kategori baru bagaimana. Okey. Okey, sebab website ni kita dah guna Elementor. So klik pada Elementor. Okey, so tajuk dia dah ada. So sekarang ni tinggal kita masukkan dia punya maklumat lah ataupun konten dia. So konten boleh jadi header, boleh jadi image, boleh jadi teks, okey, boleh jadi video, boleh jadi butang ataupun divider dan spacer ni untuk jarak lah. Okey, biasa kita akan tambahkan satu section baru. Sama ada nak ambil dua ataupun satu kolom. Okey. Kemudian tambahkan kalau nak tambah image, okey, tarik saja image tu masuk ke dalam section tersebut. Okey. Itu juga kalau kita nak tambah satu lagi section baru, so kita tambah, ambil satu section. Kemudian kita nak tambahkan apa? Kalau teks, kita boleh masukkan teks. Okey. So teks ni kita boleh ubah kiri ataupun kanan kotak ni lah. Dekat bahagian side ni dia ada juga teks kita boleh ubah. Biasa saya guna sebelah kiri ni. Okey. Khusus telah dijalankan. Okey, sekian-sekian. Okey, ni maklumat-maklumat apa semualah yang berkaitan. Saya tak nak buang masa sangat kat sini sebab ni lebih kepada konten. Untuk gambar boleh choose image. Okey. So gambar yang dah ada dekat media library ni tinggal boleh pilih je lah, boleh masuk. Tapi kalau kita nak upload gambar baru, biasa daripada komputer, okey. Biasa kalau ambil daripada telefon ataupun guna kamera, so lepas tu kita akan masuk dalam komputer lah. Okey, jadi kita kena buat upload dulu. Select. Contoh gambar saya ambil khusus Word. Sampel gambar saja. Okey, so masukkan gambar. Untuk yang maklumat-maklumat ni biarkan je lah. So, macam tu. Okey, so gambar dah masuk. Lepas tu set gambar ni sesuai tak besar kecil dia. Okey. Boleh pilih lah. Dia ada custom apa semua. Okey, so gambar dah masuk. Kita nak tambah lagi satu lagi teks. Contoh teks.
Okey, tambah lagi satu untuk gambar. Okey. So, gambar tadi kita dah ada satu lagi gambar untuk khusus Excel. Contoh. Okey. So, kalau besar kita kecilkan sikit. Okey. Right. So, dah siap lah. Ni untuk insert. So, konten-konten semua boleh edit lah. Ikut pada apa yang kita ada lah. Konten tu. Okey. Kemudian, bila dah siap semua, so kita publish dulu pun tak apa. Boleh guna kaedah mana-mana. Okey. Kemudian tadi kita tak tentukan lagi dia ni duduk bawah kategori order kan. Okey, so seterusnya adalah kita tengok dulu hasil dia. Okey, hasil dia kalau page ni kena refresh dulu. Okey. Ini adalah kursus, tajuk kursus, aktiviti ni adalah kategori dia. Okey, ni tadi konten yang patutnya konten ni patutnya yang sebenar lah. Ini tajuk dia. Ini gambar. Okey. Ni dia punya next text, lepas tu next picture. Okey, sampai habis lah. Okey. So sebenarnya kita nak belajar macam mana nak ubah kategori dia sebab dia tak ada kategori lagi. So kalau kita lihat bahagian kanan ni ada kategori. So the default dia baca activity ya. Tengok kat sini activity. So sekarang ni kita nak ubah dia jadi kategori khusus. So khusus tak ada lagi dalam kategori ni. So tambah satu. So kita letak satu parent untuk kursus. Okey. So add dulu. So perasan tak dia ada parent kategori. So bila dia istilah parent kategori ni kalau kita lihat okey sekarang ni ada dua parent kategori lah. Kalau tidak ada satu je. Okey. Either kalau dia tu memang tak ada sub, maksudnya bukan khusus bawah mana-mana sub, kita terus buat satu kategori barulah. Tapi kalau dia sub, contoh khusus Microsoft Office, khusus Microsoft, contoh khusus Microsoft, khusus apa ke? So dia duduk bawah khusus, kita boleh letak satu add kategori baru. Oops. Sekarang ni dah salah type. Okey. Saya tak apa. Nanti kita akan belajar macam mana nak ubah pula dia punya tag ni. Okey. Sebabkan sekarang dah tersalah type. Tak apa. So sekarang ni kita just tentukan dulu khusus di bawah sub khusus Microsoft. Okey. Dan kita perlu update. So yang ni dia dah update ni. Kita refresh ya page ni. So dia ada khusus dan khusus Microsoft. Okey, sebabkan typo di sini. So apa perlu kita buat? Kita kena pergi ke bahagian dekat dashboard dia ni. Dashboard WordPress, bahagian post, klik dekat kategori. Okay. So kalau perasan tadi kita ada typo, kat sini kita boleh edit. So sebenarnya untuk kategori boleh guna dua kaedah lah. Sama ada tadi dekat dalam bahagian post kita buat penambahan, tapi dia tak boleh nak edit. So edit kena pergi dekat bahagian kategori. So ni kursus, kita dah salah type. Kursus. So Microsoft. Okey. Okey, kat sini pun kalau betul, kalau boleh betulkanlah kursus. Okay. Sebab selak ni dia akan baca daripada URL tu lah. Okey. So sekarang dah siap. So kita tengok. Okey, so dia dah betulkan balik khusus Microsoft. Okey. Ini untuk konten saja ya. Okey, satu lagi untuk bahagian post ni. Saya lupa nak terang berkenaan dengan feature image. Feature image. Okey, apa beza feature image dengan image di dalam bahagian ni? Okey, kalau lihat outsource ni dia duduk di atas tajuk. Okey, dia duduk di atas tajuk post kita. Lihat macam gambar Putrajaya ni di atas post. Sebenarnya dia adalah feature image bagi aktiviti yang satu ni. Jadi kalau contohnya ada mereka grafik, dia boleh buatkan aktiviti satu ni dengan feature post lah. Okay, kalau tak ada, kita boleh sendiri untuk masukkan.
Okay, macam mana kita nak edit feature image ni ataupun kita nak tambahkan feature image. Okay, dekat bahagian post tadi, kita tengok bahagian post. Okay, yang ni yang kita tak ada feature image, so kita nak tambahkan. So kita klik dekat edit. Okay, klik dekat bahagian edit. So sebelah kanan ni ada dia punya feature image. Okay, bahagian feature image. So dekat sini dia kosong, bermaksud dia tak ada feature image. So kita boleh select, kita boleh tambah. So ni contoh feature image, kita nak letak gambar ni. Okay, kemudian kita update. Okay, so kita lihat apa yang berlaku. Right. Okay, so feature image berada di atas, dan kemudian tajuk khusus, kemudian kategori, dan dia punya content lah. So ini content. Okay, contoh. Okay, untuk seterusnya kita nak padam, nak delete ya. Untuk delete post ataupun kategori. Okay, untuk post tu kita klik dekat all post. Okay, ni post yang ada. Okay, so kalau contoh kita nak buang aktiviti 2 ni, okay, so kita boleh terus tekan pada trash. So trash, automatik dia akan buang. Kita lihat kat bahagian aktiviti. Okay, tinggal aktiviti yang satu ni je yang ada. Okay, yang lain telah dibuang. Okay, sama juga dengan kategori. Untuk kategori, contoh kita nak buang proses Microsoft. Okay, so kita just perlu delete saja. Okay, so delete. So kategori ni akan hilang lah. Okay, so saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial lain, jangan lupa subscribe, okay, dan like video ni. Okay, insyaAllah kita akan bertemu pada tutorial yang akan datang. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.